Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Tajuk kita pada hari ini ialah Gunalah Bioplastik. Kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa, ayat majmuk, standard pembelajaran atau SP ialah 5.3.2/2. Objektif kita pada hari ini, pada akhir sesi PDPR, murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat majmuk menggunakan ayat tunggal yang diberikan dengan betul. Kita akan lihat apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Ayat tunggal ini dihubungkan menggunakan kata hubung. Lihat contoh di bawah. Ayat tunggal 1. Nabila bersiar-siar di tepi pantai. Ayat tunggal 2. Nadira bersiar-siar di tepi pantai. Kata hubung yang akan digunakan ialah dan. Ayat majmuk yang terhasil daripada dua ayat tunggal di atas ialah Nabila dan Nadira bersiar-siar di tepi pantai. Sekarang kita akan lihat contoh kata hubung yang lain. Untuk, sambil, dan, lalu, atau, kerana, tetapi, serta, supaya. Seterusnya kita akan lihat contoh ayat majmuk yang lain. 1. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. 2. Mereka berjalan sambil berbual-bual. 3. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. 4. Nabila berjalan-jalan di pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Sekarang, kita akan lihat cara untuk kita gabungkan dua ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Kita akan menggunakan kata hubung dan. Ayat tunggal 1. Banyak ikan mati di situ. Ayat tunggal 2. Banyak burung mati di situ. Jika kamu lihat, kedua-dua ayat tunggal ini mempunyai beberapa perkataan yang sama. Jadi, pertama sekali kita akan potong terlebih dahulu perkataan yang sama tersebut. Banyak, mati, di situ. Seterusnya, jika kamu lihat, perkataan burung ialah perkataan yang berbeza di dalam dua ayat tersebut. Jadi, kita akan letak perkataan burung di sebelah perkataan ikan. Jangan lupa untuk letakkan kata hubung dan terlebih dahulu. Jadi, ayat majmuk kita ialah banyak ikan dan burung mati di situ. Seterusnya, kita akan gunakan kata hubung lalu. Ayat tunggal 1. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Ayat tunggal 2. Nabila mengambil gambar. Jika kamu lihat, hanya satu sahaja perkataan yang sama di dalam kedua-dua ayat tunggal yang diberikan, iaitu Nabila. Jadi kita akan potong perkataan Nabila. Kita akan letak mengambil gambar di hujung ayat tunggal pertama. Kita akan letakkan kata hubung terlebih dahulu. Jadi, ayat majmuk untuk nombor 2 ini ialah Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Seterusnya kita akan lihat nombor 3. Kita akan gunakan kata hubung dan. Ayat tunggal 1. Nabila mencatat masa. Ayat tunggal 2. Nabila mencatat lokasi. Jika kamu lihat, di dalam kedua-dua ayat tunggal yang diberikan, perkataan Nabila dan mencatat ialah perkataan yang sama. Jadi,
kita akan letakkan lokasi ini di sebelah masa. Kita akan letak dahulu kata hubung dan. Jadi ayat majmuk kita ialah Nabila mencatat masa dan lokasi. Seterusnya nombor 4. Kita akan menggunakan kata hubung sambil. Ayat tunggal 1. Nabila berfikir. Ayat tunggal 2. Nabila memegang telefon bimbit. Jika kita lihat, perkataan yang sama ialah perkataan Nabila. Jadi kita akan potong perkataan tersebut terlebih dahulu. Kita akan gabungkan Nabila berfikir dan memegang telefon bimbit dengan menggunakan kata hubung sambil. Jadi, kita akan letak perkataan sambil di sebelah berfikir. Kemudian, kita akan sambung dengan frasa memegang telefon bimbit. Jadi, ayat majmuk kita ialah Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Seterusnya, nombor 5. Kita akan gunakan kata hubung atau. Ayat tunggal 1. Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar JAS. Ayat tunggal 2. Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Kita akan lihat dan potong perkataan yang sama, iaitu Nabila ingin Jabatan Alam Sekitar JAS. Jadi, kita akan gabungkan ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2. Kita akan letak perkataan atau di sebelah menelefon. Kemudian, kita akan masukkan frasa menulis surat kepada. Jadi, ayat majmuk kita ialah Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Seterusnya, kita akan lihat buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 35. Kita akan baca arahan yang diberikan terlebih dahulu. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Tajuknya ialah Gunalah Bioplastik. Sekarang, kita akan lihat dahulu info mengenai bioplastik. Bioplastik biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji daripada jagung dan ubi kentang. Seterusnya, kita akan baca ayat yang diberikan. 1A. Bioplastik mudah diperoleh. 1B. Bioplastik mesra alam. Kata hubung yang diberikan ialah dan. 2A. Bioplastik sangat sesuai. 2B. Bioplastik tidak mencemarkan alam. Kata hubung yang diberikan ialah kerana. 3A. Bioplastik mudah terurai. 3B. Plastik biasa sukar terurai. Kata hubung yang diberikan ialah tetapi. 4A. Bioplastik mudah dilupuskan. 4B. Bioplastik boleh dijadikan baja. Kata hubung yang diberikan ialah serta. 5A. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. 5B. Bioplastik melestarikan alam. Kata hubung yang diberikan ialah untuk. 6A. Penggunaan bioplastik digalakkan. 6B. Alam kita tidak tercemar. Kata hubung yang diberikan ialah supaya.
Sekarang, kita akan cuba bina ayat majmuk daripada ayat tunggal yang diberikan. 1A. Bioplastik mudah diperoleh. 1B. Bioplastik mesra alam. Kata hubung yang akan kita gunakan ialah dan. Jika kamu lihat, perkataan yang sama di dalam dua ayat tunggal yang diberikan ialah bioplastik. Jadi, kita akan gabungkan ayat A dan ayat B. Bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Nombor 2. 2A. Bioplastik sangat sesuai. 2B. Bioplastik tidak mencemarkan alam. Kata hubung yang diberikan ialah kerana. Jadi, kalau kamu lihat, perkataan yang sama ialah bioplastik. Jadi, sekarang kita akan gabungkan ayat A dan ayat B. Bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Nombor 3. 3A. Bioplastik mudah terurai. 3B. Plastik biasa sukar terurai. Kata hubung yang diberikan ialah tetapi. Jika kamu lihat, kedua-dua ayat yang diberikan tiada persamaan. Jadi, kita boleh terus gabungkan dua ayat tersebut. Bioplastik mudah terurai, tetapi plastik biasa sukar terurai. Nombor 4. 4A. Bioplastik mudah dilupuskan. 4B. Bioplastik boleh dijadikan baja. Kata hubung yang diberikan ialah serta. Jadi kita akan lihat perkataan yang sama ialah bioplastik. Kita akan gabungkan ayat A dan ayat B. Bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Nombor 5. 5A. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. 5B. Bioplastik melestarikan alam. Kata hubung yang diberikan ialah untuk. Jika kamu lihat, perkataan yang sama ialah bioplastik. Sekarang, kita akan cuba gabungkan ayat A dan ayat B. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Nombor 6. 6A. Penggunaan bioplastik digalakkan. 6B. Alam kita tidak tercemar. Kata hubung yang diberikan ialah supaya. Jika kamu lihat, tiada perkataan yang sama di dalam kedua ayat. Jadi, kita boleh terus gabungkan ayat yang diberikan. Penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu mengenai ayat majmuk. Sekarang, kamu perlu melengkapkan latihan di muka surat 35. Jika kamu ada sebarang persoalan, kamu boleh tanya di ruangan komen ataupun kamu boleh mesej cikgu. Itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih.